Soalan yang kedua ialah, sehari dua ini kita diberi maklumat dalam sidang akhbar bahawa satelit daripada Perancis, satelit daripada Australia, satelit daripada China merekodkan ada beberapa serpihan-serpihan sebanyak 122 serpihan satu tempat yang dipercayai ada kaitan dengan kapal terbang ini. Tapi pada peringkat ini mereka mengatakan ini masih lagi gambar satelit dan kena pergi tengok di tempat yang berkenaan. Tempat yang dikatakan kemungkinan ada serpihan ini jaraknya 2,500 km daripada bandar yang paling hampir. 2,500 km ini kalau kita naik kapal terbang 737 yang kita pergi ke Kuala Lumpur itu, dia akan memakan masa selama 3 jam. Itu kalau full speed. Kalau tekan minyak perapat lah, kalau bahasa kereta kita. Tekan minyak perapat 3 jam sampai. Dalam keadaan biasa 4 jam. Kalau 4 jam pergi, 4 jam balik, 8 jam habis dah minyak. Menyebabkan memang masalah untuk nak pergi tengok tempat itu. Kena hantar bot, kena hantar kapal besar. Dan kawasan itu adalah suatu kawasan yang mempunyai gelombang yang paling ganas, ombak yang paling ganas, lautan yang ganas dan dalam. Bayangkan tuan-tuan, kawasan itu mempunyai kedalaman antara 2 km hingga 7 km. Dalam dia. Dan di bawah permukaan laut itu bukan landai, bukan comel macam kita tengok tepi patah tu, tak. Ataupun landai seperti Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan comel. Tetapi mempunyai gunung ganang dan bukit bukau juga dalam laut ni. Kedalaman 7 km ini boleh menenggelamkan Gunung Kinabalu. Kita ambil, kalau kita boleh akak Gunung Kinabalu, kita tak dalam laut, boleh tenggelam Gunung Kinabalu. Bayangkan kesukaran untuk kita memperolehi kotak hitam. Sekiranya betul pesawat ini terhempas di situ. Apa peluang untuk nak jumpa kotak hitam ini? Ada dua perkara. Sekiranya ini adalah suatu perkara yang menjadi suatu konspirasi yang besar di atas pelbagai macam kemungkinan yang saya tak akan sebutkan di sini lagi, kotak hitam itu tak akan kita jumpa. Tetapi sekiranya yang menyebabkan tragedi ini adalah suatu perkara yang boleh dijelaskan dari sudut kejuruteraannya, betul ada masalah mekanikalnya, masalah teknikal bagi sebuah pesawat, insya-Allah lambat laun kita akan jumpa dengan kotak hitam itu. Payah dan senang sahaja yang menentukannya. Dalam internet kita banyak membaca mengenai berbagai macam teori. Ada teori Goodfellow, Diego Garcia, peralatan ketenteraan yang dirampas oleh Taliban, dan perebutan kuasa-kuasa besar dalam perlumbaan persenjataan, dan macam-macam lagi yang saya rasa tuan-tuan hadirin-hadirat pun baca, saya pun baca. Ramai juga bertanya kepada saya, apakah pandangan saya terhadap teori-teori, pandangan-pandangan yang diutarakan ini. Pada peringkat ini saya boleh katakan bahawa kita tidak boleh menolak teori-teori ini begitu sahaja. Semua perkiraan hendaklah diambil kira, hendaklah dikaji, hendak ditubuhkan suatu jawatankuasa khusus yang mempunyai kemahiran antarabangsa dalam membuat kajian ini. Sebab kita berdepan dengan kuasa besar, kita berdepan dengan Pentagon, kita berdepan dengan CIA, FBI yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Sheikh Lah. Kita berdepan dengan perisikan daripada China yang datang hampir 20 orang pada hari yang ketiga atau keempat. Kita berdepan dengan perisikan daripada Perancis, Rusia yang mempunyai rakyat mereka dalam pesawat ini, dalam kapal terbang ini.
dan medannya ialah di dalam negara kita. Umpama kita mengajak orang yang lain daripada ahli rumah kita datang ke rumah kita tolong cari barang. Dia pun mari, okey, masuklah rumah kita, carilah. Bagaimana tuan-tuan kata tadi, tertinggal barang, masuk cari. Sama ada kita membiarkan dia masuk dalam rumah kita dengan kita percayakan begitu sahaja, ataupun dia masuk cari, kita tu ikut dia sekali, pergi cari juga. Kita tengok apa yang dia cari. Inilah perkara yang menjadi kebimbangan yang sangat besar. Di dalam keperluan untuk kita mencari kapal terbang ini, kita tidak boleh sekali-kali melupakan kepentingan keselamatan, perisikan negara kita. Ada beberapa perkara yang sebenarnya kita kesal. Sepatutnya apabila tragedi ini mula-mula berlaku, perkara pertama yang perlu dibuat oleh pihak kerajaan kita ialah masuk dalam parlimen dan memaklumkan kepada parlimen. Inilah yang dibuat oleh Perdana Menteri Australia. Soal kita tak setuju dengan Australia dalam bab lain, itu hal lain. Tetapi bagaimana mereka menghormati institusi parlimen yang dipilih oleh rakyat. Kenapa tak boleh berlaku tragedi ini, maka duduk dalam parlimen memaklumkan kepada parlimen secara rasminya, ini masalah dia, ini perkara yang berlaku. Inilah antara kelemahan-kelemahan yang telah berlaku. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak cerita tentang MH370. Perkara-perkara teknikal yang kalau saya sebut, mungkin dengan saya pun pening sekali. Apatah lagi tuan-tuan. Tapi cukuplah pada kita bahawa banyak persoalan-persoalan masih lagi tidak mampu dijawab pada saat ini. Sama ada dari segi kejuruteraan, dari segi desain, dari segi mereka bentuk sesebuah kapal terbang, sistem dia. Persoalan yang timbul ini menyebabkan kita berfikir. Sepatutnya tidak jadi begitu, sepatutnya jadi lagu lain. Tetapi dengan tidak menafikan adanya unsur-unsur luar yang menjadikan politik antarabangsa sebagai percaturan, dan kita, negara kita yang kecil ini menjadi mangsa di tengah-tengah. Sedikit sebanyak ianya akan mengganggu kita. Ia juga perkara ini menunjukkan betapa kuasa manusia yang kita rasakan begitu hebat. Boleh buat itu, boleh buat ini, terbang ke sana kemari. Tetapi hilang sebuah pesawat ni, mengegar kita cari. Sedangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu. Bagaimana Allah Taala tahu setiap apa yang tersembunyi dalam hati kita. Setiap daun yang gugur Allah Taala tahu. Daun yang gugur di sini Allah Taala tahu. Daun yang gugur di Afrika Allah Taala tahu. Apatah lagi dengan kebanggaan manusia, hebat sangatlah dengan teknologi yang kita ada sampai lupa Tuhan. Bila terjadi kes seperti ini, maka mulalah kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulalah kita rasa kita dah putus harapan. Kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi cabaran kita. Inilah yang menjadi persoalan dalam negara kita yang perlu dijawab. Dan kita mendoakan agar pencarian terhadap MH370 ini akan sampai kepada penghujungnya. Sama ada kita bertemu dengan rangka ataupun kita bertemu dengan jenazah. Dalam kes hampir yang terakhir sekali pada tahun 2009 berlaku sebuah tragedi pesawat Air France yang telah terhempas di lautan Atlantik. Kotak hitam hanya dijumpai selepas 2 tahun di tempat kedalaman hampir 2 km, lebih kurang 2 km. Dan apabila sebuah jentera yang mampu turun ke 2 km ini turun untuk mencari kotak hitam,
dia memang berjumpa dengan rangka manusia yang masih terikat pada kursi kapal terbang. Tak macam mana kursi kapal terbang ini masih terikat pada beberapa peralatan yang berat, dia tenggelam sampai ke dasar laut. Ada rangka dia. Kalau begitu bolehlah kita katakan bahawa Air France ini telah sampai hujung hayat dia dan ada mangsa dia. Tapi selagi MH370 ini kita tidak jumpa serpihannya, barangnya, kotak hitamnya dan sebarang zat manusia pada MH370 ini, kita boleh katakan bahawa kita perlu masih mencari dan jangan dihentikan pencarian ini. Dan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita supaya menjadikan peristiwa yang berlaku ini untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar satu saja yang dapat saya sampaikan dalam ruang waktu yang singkat dengan keterbatasan yang diberikan kepada saya pada malam ini. InsyaAllah marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala redha kepada kita dan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.